Ya Allah, dah 8 kali rekod. Tolonglah kali ini jangan lag lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu tak tahulah ni kali keberapa cikgu rekod video. Untuk set 1 kata 1 ni, ya Allah, annoying gila. Dekat 7-8 kali asyik lag dan sebagainya. Macam-macam masalah. Cikgu tak tahulah kenapa. Bujur cikgu jenis cut video. Maksudnya setiap satu soalan kita buat video yang berasing kan. So kalau awak tengok mungkin awak akan perasan kot baju yang cikgu pakai semuanya lain-lain. Kalau kot ternampak kan. Ya Allah. Okey, tak apa, itulah dugaan kan. Nak jadi pendidik yang berjaya lah katakan. Sama juga macam awak nak belajar AdMed, nak rasa AdMed ni mudah, nak catch up betul-betul AdMed ni pun ada macam-macam dugaan dia. Okey, so tak nak ambil panjang. Jadi hari ni fokus kita adalah untuk perbincangan tajuk janjang. Okey, contoh-contoh soalan yang keluar dalam modul pintas 2019 try Selangor. Okey, next week kita dah try AdMed berdebar tak? Cikgu berdebar gila, ya Allah. Okey, so kita tengok soalan untuk set 1, kertas 1 dulu. Soalan nombor 11. Okey, dia kata kat sini tabungan bulanan Sarah. Okey, so ni tabungan bulanan Sarah membentuk satu janjang aritmetik. Pentingnya untuk kita tahu janjang aritmetik ataupun geometri sebab ianya akan menentukan apakah rumus yang akan kita pakai. Ingat tak lagi rumus apa yang ada? Kita ada tak nampak? Okey, kita ada 5 rumus yang melibatkan janjang, iaitu daripada nombor 9 sampai nombor 13 dekat bahagian algebra. Okey, nombor 9, nombor 10 ni nak cari janjang aritmetik. 11, 12 ni janjang geometri. 13 ni adalah untuk nisbah ketak terhinggaan, hasil tambah yang melibatkan nisbah tak terhinggaan lah. Okey, untuk nombor 9 T, kalau perasan T 9 dengan 11 ni ada T kan. T adalah term. Okey, term maksudnya dalam bahasa Malaysia kita pelajari sebagai sebutan. So apa-apa yang berkaitan dengan sebutan kita akan pakai T. Okey, S adalah sum of. So sum adalah hasil tambah. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hasil tambah kita akan pakai yang ada S. Okey, untuk hasil tambah ketak terhinggaan ni, okey, selalunya dia akan bagi macam ni tau. Contoh dia bagi, cikgu kena ngelak dululah, kena buat dalam bentuk macam ni. Okey, contoh dia bagi 0.333333 ataupun dia bagi 0.33 and then dia ada dot dekat atas dia, menunjukkan yang nombor 3 ni dia berulang. Okey, dia berulang-ulang. So dia nakkan awak berikan dalam bentuk nisbah. So selalunya kita akan pakai hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, untuk yang tahun lepas tak ada keluar tentang ketak terhinggaan ni. For this years, I don't know. Tak tahu kalau keluar. Okey, so kita tengok janjang yang diberi adalah P tambah 9, 2P tambah 10 dan 7P tolak 1. Soalan yang pertama, dia suruh awak cari nilai bagi P. Okey, satu benda berkaitan janjang. Benda yang paling senang sekali awak nak ingat adalah bila janjang awak itu diberi dalam bentuk yang ada pemalar, maksud dia mesti disuruh cari nanti pemalar tu berapa nilainya. So kaitkan dengan sama ada beza sepunya ataupun nisbah sepunya, bergantung pada jenis janjang. Dalam kes ni kita pakai janjang aritmetik. So awak kena kaitkan dengan beza sepunya. Kenapa cikgu kata kaitkan dengan beza sepunya? Okey, cikgu tulis dulu dia punya janjang. Okey, cikgu akan copy semula janjangnya di sini. So P tambah 9, 2P tambah 10 dengan 7P tolak 1. P tambah 9, 2P tambah 10, 7P tolak 1. Okey, so ini adalah janjang cikgu. Menurut aritmetik, kalau kita nak cari beza sepunya, apa maksud dia? Nak cari beza sepunya, biasanya kita akan tolakkan. Contohnya term 2 tolak term 1, sebutan kedua tolak sebutan pertama, ataupun sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Okey, pendek kata, istilah paling ringkasnya nak cari beza sepunya adalah kita ambil satu sebutan dan kita tolakkan dengan sebutan yang sebelum. Okey, tu sedang cerita dia, begitulah konsepnya. Okey, kalau kita applykan konsep beza sepunya dekat sini, 2P tambah 10, bila kita tolak dengan P tambah 9, awak akan dapat beza sepunya. 7P tolak 1,
awak tolakkan dengan 2P tambah 10 pun awak akan dapat beza sepunya. Okey, maksudnya kedua-duanya adalah beza sepunya. Dua-dua ni akan dapat nilai D. So awak boleh relatekan, awak boleh kata sama dengan, sebab beza sepunya mestilah sama kan. Beza sepunya, sama-sama punya. Okey, macam betul ni. Okey, so kita akan buat perkaitan dia macam ni. 2P tambah 10 tolak. Okey, tolak, bila tolak tolonglah kurung. Kalau awak tak kurung, nanti awak yang terkurung. Awak takkan dapat jawapan yang betul. Okey, sama dengan, and then 7P tolak 1 tolak kurung 2P tambah 10. Okey, betul transfer, betul. Okey, and then kita akan buka. Okey, kita akan bukakan dia punya bracket tu. Kita akan buka bracket dia, bracket. So kita akan dapat 2P tambah 10 tolak P tolak 9. Okey, tolak P tolak 9 sama dengan 7P tolak 1 tolak 2P tolak 10. Okey. And then selesaikan kiri, selesaikan kanan. Okey, ada orang yang dia dah expertise, cik. Dia bawa terus semua P ke satu tempat dan semua nombor ke satu tempat. Tapi cikgu tahu student cikgu macam mana. Okey, so kita selesaikan satu-satu Kita selesaikan kiri, kita selesaikan kanan, kita make it look simpler. Okey, so 2P tolak P, awak akan dapat P kat sini. 10 tolak 9, awak akan dapat positif 1. Okey, belah sini pula 7P tolak 2P, awak dapat 5P. Negatif 1, negatif 10, awak dapat negatif 11. Barulah kita bawa P ke satu tempat. Okey, so kita bawa P yang sini ke sini. Kenapa? Kenapa kita bawa ke kanan? Sebab P di kanan lebih besar. Okey, so kita bawa yang sebaliknya ke sebelah kiri. So di kanan akan jadi 4P. Sebab 5P tolak P, so dapat 4P. Negatif 11 bawa ke kiri akan jadi positif 11. Tambah 11 dapat 12. So P sama dengan 12 bahagi 4. Okey, 4 ni bawa ke sebelah. So 12 bahagi 4 dapat 3. Jadi nilai P adalah 3. Okey, nilai P adalah 3. Jadi di sini awak dah dapat 2 markah. Dan bila awak buat perkaitan ini, awak akan dapat B1. Let's say bawah ni salah kira kan. Dan di atas ni akan berikan awak satu lagi markah. Okey, mungkin ada student yang tak boleh nak relate macam ni. Dia akan buat lagi satu cara tau. Cara dia macam ni. Okey, dia buat macam ni. Mula-mula dia start dengan D. D yang pertama, dia kata 2P tambah 10 tolakkan dengan P tambah 9. Kena kurung. Awak tahu apa akan jadi bila awak tak kurung? Awak akan buat negatif P tambah 9. Which is, awak akan dapat jawapan yang salah. Sebab sebenarnya bila buka, dia adalah negatif P, negatif 9. That's why kita kena kurung. And then, dia selesaikan 2P tambah 10 tolak P tolak 9. Sama dengan P tambah 1. D. Dia pun numberkan ni sebagai persamaan pertama. Terbayang tak? Terbayang tak awak buat macam tu? And then, D yang kedua adalah 7P tolak 1 tolakkan dengan 2P tambah 10. Okey, so dekat sini awak akan dapat 7P tolak 1 tolak 2P tolak 10. Okey, awak buka buka kurungan. And then dapat 5P tolak 11. D. So numberkan ni sebagai persamaan yang kedua. Lepas tu awak pun kata sama 1 dengan 2 ni dapat jumpa D. So 1 sama dengan 2. And then awak pun buat P tambah 1 sama dengan 5P tolak 11. And then galih sini, dapat sini 4P sama dengan 12. P, terkeluar. P sama dengan 3. Dapat tak sama jawapan dia? Dapat kan? Cuma yang ni mungkin lebih panjang. Dan di sini baru dapat B1. Okey, dekat sini markah penuh. Macam tu. Okey? Tak kisah pun sebenarnya. Dia ada banyak alternatif. Yang penting konsep dia betul. Okey, konsepnya betul. Dan jawapan akhirnya pun mestilah betul. Okey, next. Dia suruh cari, terkeluar. Okey, cari jumlah tabungan Sarah pada tahun pertama. Tadi kita baca, dia kata tabungan bulanan kan. So, dia nak jumlah suku tahun pertama. Suku tahun pertama. Jadi awak kena determine dulu suku tahun pertama tu berapa bulan. Sebab tabungan Sarah ni adalah dalam bentuk tabungan bulanan. So suku adalah 1/4. Setahun ada 12 bulan. So kita darabkan dengan 12 bulan. Kita akan dapat berapa ni? Kita dapat 3 bulan. Maksudnya dia nak hasil tambah
3 bulan pertama untuk tabungan Sarah. Okey, so mesti awak akan terfikir, oh hasil tambah pakai rumus nombor 10. Okey, so cikgu akan salin balik rumus nombor 10. Okey, rumusnya adalah SN sama dengan N per 2, 2A dalam kurungan N tolak 1D. Okey, Weh, tak masuk. Okey, dapatlah rumusnya. Okey, jadi sekarang kita kena cari A dengan D. Nak cari A dengan D, apa yang awak boleh buat? Awak masukkan P ke dalam janjang. Bila masukkan P, maksudnya awak akan gantikan P. Kan kita selalu cakap, okey, soalan A mesti akan bantu soalan B. Okey, so P ni masukkan dia. P ni 3. 3 tambah 9 dapat 12. Koma. P gantikan, so 2 darab 3 dapat 6 tambah 10 dapat 16. Koma. Okey, 7 darab P 21 tolak 1 dapat 20. Koma. Tak payah. Cukuplah ni, cukup ni. Ni janjangnya. Okey, so daripada janjang ni kita dah tahu dah ni. Mana A, mana D. Ini yang pertama ni A. Okey, mana cikgu tahu dia tak kata pun tu sebutan pertama. Cikgu buat-buat tahu je lah. Okey, sebab dia berturutan. So kita boleh assume yang 12 ni adalah sebutan yang pertama. Melainkan kalau dia kata bukan sebutan pertama. Yang tu maksudnya tak boleh lah pakai. Okey, so untuk D. Kita ambil 16. Tolak sebutan sebelum. Tolak 12. So D kita dapat 4. Kan? Masukkan dalam rumus. Okey, S, N. N kita adalah 3 sebab 3 bulan. Okey, kita nak 3 bulan punya. So 3 per 2 dalam kurungan 2A kita adalah 12. Okey. Ui, tertinggal. Salah rumus ni. Asyik baik hafal. 2A tambah. Ada tambah kat situ. So tambah 3 tolak 1. D kita adalah 4. Oink. Okey, bersiap. Ni cikgu hafal. Kau tak hafal? Okey, so kita selesaikan yang kat dalam kurungan dulu. So 2 darab 12 tambah 3 tolak 1 darab 4. So dapat 32. And then darabkan dengan 3 per 2. So jawapan last kita dapat 48. So sama dengan 48. Tak perlulah nak buat jalan kerja panjang-panjang. Sebab apa? Okey, sebab dia punya markah adalah pada jawapan akhir. Okey, 2 markah. Kemudian pada masuk rumus betul, and then ni dapat B1. Kalau jawapan bawah ni salah lah. Kalau jawapan bawah ni betul, dan kita terus ambil pada jawapan yang betul. Okey, tak ada satu cara lain nak buat. Paling senang begini je tau. Senang betul ni. Sebab dia kata hasil tambah 3 bulan, so kau tambahkan je lah 3 ni. Saja tunjuk yang panjang dulu. So hasil tambah 3 bulan, 12 tambah 16 tambah 20. Cuba kira, dapat 48. Serius kan? So kat sini akan membuatkan awak dapat 2 markah juga. Okey, so di sini adalah B1 awak. See? Yang penting betul dan betul konsepnya, betul jawapan dia. Kan nampak tak? Terus kau 4 markah. Senang kot. Ya Allah, senang betul. Baik, kita pergi pula ke soalan nombor 12. Okey, dia kata sebutan ketiga. Maksudnya T3 dan kelima. So T5. Suatu janjang geometri. Bila janjang geometri, maksudnya rumus yang akan kita guna adalah rumus nombor salah pula. Rumus nombor 11 dan 12. Okey, ini adalah rumus untuk janjang geometri. Okey, so dia kata sebutan ketiga, sebutan kelima adalah 1/32 dan 1/2048. Okey, dengan keadaan nilai nisbah sepunya adalah positif. So nilai nisbah sepunya ni adalah R. Okey, jadi cikgu akan translate dulu maklumat yang dibagi dalam bentuk yang lebih mudah kita nak faham, iaitu dia kata sebutan ketiga, okey, dan sebutan kelima. Jadi sebutan ketiga adalah T3. T3 adalah 1/32. Okey, kemudian dia kata sebutan kelima. Sebutan kelima adalah T5. Jadi T5 adalah 1/2048. Itu maksud dia. Okey, dan nisbah sepunya adalah positif. Nisbah sepunya adalah R. Okey, simbolnya bila adalah positif, maksudnya
ianya adalah lebih besar daripada sifar. Betul kan? Kalau kecil daripada sifar, dia akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. So nisbah sepunya akan jadi negatif. Okey, untuk yang ini dia kata nisbah sepunya adalah positif, jadi R lebih besar daripada sifar. Okey, so kita tengok apa soalan yang nak sebenarnya. Soalan ni nak apa sebenarnya? Ya Allah, ya cikgu. Okey, so cari sebutan pertama. Sebutan pertama ni apa? Sebutan pertama adalah A. Okey, simbol A dalam rumus kita, tak kisahlah janjang aritmetik ataupun janjang geometri, kedua-dua rumus untuk nisbah pertama simbolnya adalah A. Okey, so kita akan pakai rumus apa kita nak pakai? Tu dia, banyak sangat rumus kan. Rumus yang mana satu kita nak pakai? Tengok sini kita ada T3, T5. So kita boleh pakai rumus Tn AR N tolak 1. Kita akan pakai rumus yang ini. Okey. Reasonnya kenapa? Sebab ini adalah rumus untuk janjang geometri dan ini adalah rumus untuk mencari sebutan tertentu. Okey, so kita akan salin balik rumus tu supaya kita tak tersalah masukkan rumus. Okey, rumusnya adalah Tn sama dengan AR N tolak 1. Okey, dah siap dan baru kita akan masukkan. Kita nak masukkan apa? Dan tentulah kita akan masukkan T3 dan juga T5. Okey, kita buat satu-satu. Boleh nampak tak bayangan dia? Bila kita buat macam tu, kita akan dapat dalam bentuk persamaan serentak. Kita akan ada dua pemalar yang kita tak tahu nanti, iaitu A dan juga R. Okey, dan kita pakai persamaan serentak untuk kita cari nilai A dan nilai R. Okey, so kita masuk T3 dulu. Okey, T3 sama dengan A kita tak tahu, R pun tak tahu, N tolak 1. N kita adalah 3. 3 tolak 1, jawapan dia 2. Ui, macam tu ya, macam tu je. Okey, so nilai T3 kita berapa? 1/32. Jadi ganti. Okey, ganti 1/32 sama dengan AR kuasa 2. Okey, tinggalkan ini sebagai sebutan yang pertama. Sebutan persamaan yang pertama. Ya Allah, banyaknya tongue slip petang-petang ni. Okey. Next, kita masuk T5 pula kat sini. So, T5 sama dengan, sama juga, A tak tahu, R tak tahu. Okey, so N kita adalah 5. 5 tolak 1, kita dapat 4. So, T5 sama dengan AR 4. Okey, T5 kita adalah 1/2048. So, transfer 1/2048 sama dengan AR kuasa 4. Okey, so tandakan dia sebagai persamaan yang kedua. Jadi macam mana kita nak cari A dengan R? Okey, ada orang yang mungkin dia akan asingkan, betul tak? Dia nampak sini A sama, so dia akan asingkan R. Tapi kalau cikgu lagi suka kalau cikgu buat kaedah penghapusan, iaitu cikgu perkan dia. Kalau cikgu perkan AR4 per AR2, cikgu akan dapat matikan A. Kemudian untuk R ni, cikgu boleh guna sistem indeks 4 tolak 2. Dan ini kita perkan, kita tekan je kalkulator, kita dapat dengan jawapan. Okey, jom kita try cara cikgu. Okey, so 2 kita bahagikan dengan 1. Okey, reason lagi kenapa cikgu pakai kaedah bahagi macam ni, sebab kita tahu ni nisbah. Nisbah, cara nak dapat nisbah pun kita bahagikan, betul tak? Kita nak cari nisbah sepunya, kita akan bahagikan T3 dengan T2 contohnya. Ataupun T2 bahagikan dengan T1 contohnya. Kan bahagi tu, kan? So that's why lah cikgu pakai bahagi juga dekat sini. Okay, so kita masukkan nombor 2 adalah AR4. And then bahagi dengan nombor 1 adalah AR2. Sama dengan, okey, ni jangan buat sama dengan, ni buat titik bertindih sebab dia bukan jawapan. Dia cuma a part of jalan kerja je kan. And then yang ni adalah 1/2048 per besar 1/32. Jangan takut dengan ni, jangan takut, boleh tekan kalkulator je kejap lagi. Simple. Okey, so yang ni kita boleh matikan. Nampak? A bahagi A akan dapat nilai 1. So maksudnya 1 tak payah tulis lah. Okey, dalam kes darab macam ni. And then R kuasa 4, R kuasa 2. So kita bertolak dalam bentuk indeks. Okey, dalam bentuk indeks ianya adalah R 4 tolak 2. Macam tu. Okey, and then sama dengan, okey, yang ni macam nak selesaikan. Tekan kalkulator. 1/2048. Okey, bahagi 1/32. So kita dapat jawapan 1/64. Okey, so kita dapat 1/64. R kita berapa ni?
R kita 4 tolak 2 adalah 2. So R 2 sama dengan 1/64. Okey, pentingnya dia bagi statement yang nilai nisbah sepunya ni mesti positif, sebab kita tahu bila R kuasa 2, kita nak punca kuasakan yang sebelah ni, dia akan jadi plus minus. Okey, kita akan dapat jawapan dia positif dan negatif. Okey, so kalau macam kita buat punca kuasa kan, sebab kita nak cari R sahaja, so sini akan jadi 1/64. Okey, dan dia akan ada simbol positif negatif kat bawah tu. Okey, sebab kita bila kita buka nanti kita akan dapat mungkin jawapan dia 1/8 ataupun mungkin jawapan dia negatif 1/8. Tiba-tiba ada jawapan. Okey, set. Cikgu agak je sebab 64 kan. Okey, set and then dalam kurungan 1/64. So, betul. Tara. Ya Allah, tak nampak. Dapat 1/8. Okey. So, sebab dia kata dia nak nilai R yang positif saja, sepatutnya kita akan dapat jawapan dia 1/8 dan juga negatif 1/8. Sebab set kan. Boleh jadi kalau yang negatif ni, bila kita kuasa 2 kan pun akan dapat 1/64. Yang positif kuasa 2 kan pun akan dapat 1/64. Sebab itulah adanya positif dan negatif. So, yang mana kita akan pilih? Sebab dia kata R adalah positif. So, kita akan ambil positif 1/8. Okey. So dah siap dah. Kita dapat R, sikit lagi kita cuma perlu cari nilai A. Allah, terkeluar landasan. Jadi kita cari A saja. Kat mana paling senang kita nak transfer R ni? Kat sini boleh. Okey, ni paling kecil lah. Okey, so kita gantikan R ke dalam 1. So gantikan R sama dengan 1/8. Masuk tak? Okey, masuk. Ke 1. Okey, so sini adalah 1/32. Okey, tengok ni persamaan yang pertama. Cikgu gantikan R. So, sama dengan AR atasnya 1/8. Macam tu ke? Salah. Aku salah masuk. Ganti R patut kat situ. Ya Allah. Okay, cikgu tulis balik. Cikgu tulis balik. Ya Allah, petang-petang ni. A and then R adalah 1/8. 1/8 kuasa 2. So, sini ada kuasa 2. Okey. So, kat sini, ni boleh buat terus ni. Nak cari A. Nak cari A, mula-mula. Okey, ni cikgu ajar cara nak buat terus. Alamak. Okey, ni boleh lah. Nampak. Okey, mula-mula kita selesaikan ini dulu. Okey, 1/8 kuasa 2. Kita dapat 1/64. Okey, lepas tu kalau kita bawa dia ke sini. Kita bawa ke sini, maksudnya 1/32. Okey, kena bahagi dengan jawapan kita. Iaitu 1/64. Tara, terus dapat jawapan. So, A sama dengan 2. Tak payah panjang-panjang sebab ni kertas 1. Kertas 1, dia tak ada markah untuk jalan kerja yang terlalu panjang. Okey. Dia nak yang essential saja orang macam tu. Okey, so bila kita dapat nilai A sama dengan 2, kita dapat 3 markah. 3 markah terus. Kenapa 3 markah terus? Sebab R sama dengan 1/8 ini ada lagi 1 markah. Okey. So di sini kita dah tandakan ni, kita bulat sebab kita nak yang dia. So sini akan dapat satu lagi markah full mark, 4 markah. Sebab apa kau? Sebab terus jawab soalan bawah. Soalan bawah cari nisbah sepunya. So terus dapat. Cuba kita transfer je. Kat B, kat bahagian B, R sama dengan nanti kan kata B tak jawab kan. Dia kan soalan B. So R sama dengan 1/8. Tak payah yang kerja dah ada kat atas. Okey, so just tulis sahaja. Jangan salah pula, jangan tertinggal pula. So sini jalan kerja untuk B. 1. Okey. 1 markah kat situ. Yang atas ni tadi soalan A, dia suruh cari nisbah sepunya. Tapi dalam pada kita cari nisbah sepunya tu, cari nisbah sepunya pula, kita cari sebutan pertama. So dalam pada kita cari sebutan pertama tu, kita terjumpa lah dengan nisbah sepunya ni dulu. So sebab nisbah sepunya ni soalan B, so tulis tau dekat tempat B. Tulis. Tulis. Kalau tak tulis nanti salah. Okey. So tulis. Itu dapat A, dapat B. Dapat dua-dua. Okey. So kat mana lagi markah yang lain? Markah yang lain adalah dia markah B1 waktu awak dapat yang dalam bentuk macam ni, R kuasa 2, and then awak dapat dalam bentuk 1/64. Ini dia bagi B1 kat sini. Lepas tu bila awak gantikan R, di sini ada B2. Maksudnya jalan kerja untuk yang A ni, okey, cik sebutan pertama. Waktu kalau contohlah A ni awak salah kira, tekan-tekan kalkulator, salah, tak dapat lah jawapan dia 2. So dia akan tengok markah awak yang seterusnya adalah waktu awak buat penggantian. Betul penggantian, dan awak dapat 2 markah. Okey, tak masuk okey, dapat 2 markah. Kalau tak buat penggantian pun salah. Dapat bahagian sini awak hapus A, dapat R, ni pun dah kira bersyukur dapat 1 markah.
Okey. Tapi sebenarnya kalau dapat markah kat sini, tak ada potensi untuk dapat satu lagi markah dekat bawah ni sebab dapat R kan. Okey. So itu saja untuk soalan nombor 12. Okey, sekarang kita masuk ke set kedua. Okey, soalan nombor 11 juga sama macam set 1. Okey, kalau kita tengok soalan ni, perhati kan, macam soalan tadi. Ya Allah, sebiji tabungan bulanan Adam. Tadi set 1 tabungan bulanan Sarah. Okey, nampak tak permainan dia di situ. Okey, so di sini dia bagi tahu tabungan bulanan. So kita akan highlightkan yang tu juga. And then membentuk suatu janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik sama macam soalan nombor 11 yang tadi. Okey, so ni janjang dia. M tolak 3, M tambah 4, 2M tambah 3. Soalan yang pertama, dia suruh cari nilai bagi M. Okey, maksudnya sekarang, dah boleh lah nak test awak. Awak faham ke tak cikgu terang nombor 11 tadi masa set 1? Kan? Okey, bila kita diberi janjang aritmetik dan janjang itu adalah dalam keadaan ada pemalar pada dia. Ada M ke, ada P ke, tak kisahlah. Yang penting huruf yang kita tak tahu nilai dia berapa. So, awak boleh hubungkan, awak boleh cari nilai untuk huruf berkenaan dengan cara menggunakan sama ada beza sepunya ataupun nisbah sepunya. Cikgu dah mention tadi. So, cikgu mention lagi sekali biar ingat banyak-banyak kali. Okey, so ini adalah janjang aritmetik. Bila janjang aritmetik maksudnya kita boleh pakai beza sepunya. Okey, so cikgu akan tulis balik janjang. Okey, sama je. Cikgu tulis janjang dia semula. Okey, M tolak 3. M tambah 4. Dan kenapa tambah 4 cikgu buat kurungan? Ya Allah, 2M tambah 3. Okey. Lepas tu sekarang kita akan buat perkaitan dia dari segi janjang aritmetik. Cikgu dah explain dah tadi sebab tadi pun contohnya aritmetik juga kan. Okey. So kita boleh katakan bahawa M tambah 4 bila kita tolak dengan M tolak 3, kita akan dapat dia punya beza sepunya. 2M tambah 3 bila kita tolak dengan M tambah 4 pun kita akan dapat beza sepunya. Kedua-duanya akan memberikan beza sepunya. Jadi kita boleh equalkan. Okey, kita boleh tulis semula dalam bentuk M tambah 4 tolak dalam kurungan M tolak 3. Ingat selalu dan cikgu akan mention selalu, tolak mesti kurung. Tolak mesti kurung. Tolak sila kurung. Okey? Nanti kan lupa. Okey, 2M tambah 3 tolak. And then M tambah 4. Okey, macam ni. Okey? And then kita kembangkan. M tambah 4. Yang ni kita buka kurungan. Negatif M. Negatif-negatif dapat positif 3. Sama dengan 2M tambah 3. Negatif M. Negatif 4. Okey, selesaikan kiri kanan dulu. M tolak M. Ui, automatik sini yilek kosong. Okey, 4 tambah 3 dapat 7. Sama dengan 2M tolak M dapat M. Okey, lepas tu 3 tolak 4 dapat negatif 1. Jadi berapa nilai M kita? Macam mana nak cari nilai M? Bawakan je lah negatif 1 tu ke kiri. Okey, bawa ke sini. So kita dapat M sama dengan 8. Dah siap. Senang aja. Terus siap. Sama je macam tadi kan. Tapi rasanya macam ni lagi senang, betul tak? Okay. So M sama dengan 8. Next questions. Dia cakap suruh awak cari jumlah tabungan pada suku tahun pertama. Ya Allah, macam buat revision balik. Okay, suku tahun pertama. Macam ni kita buat tadi. Jumlah tabungan. Jumlah tabungan maksudnya hasil tambah suku tahun pertama. Okay, suku tahun pertama apa maksud dia? Suku tahun pertama kena buat apa? 1/4 darabkan dengan 12 bulan. Sebab kita nak tahu suku tahun pertama tu ada berapa bulan. Okay, so bila kita darab, kita akan dapat 3 bulan. Okay, dan 3 bulan ni sama. 1, 2, 3 bulan. 3 bulan. Okay, so gantikan M ke dalam janjang. 8 tolak 3, kita akan dapat 5. 8 tambah 4, kita dapat 12. 2 darab 8 dapat 16, tambah 3 kita dapat 19. Okey, kita dapat 19. So dapatlah 5, 12, 19. And then up to you. Nak pakai S3 pun boleh. Okey, nak pakai S3, maksudnya kita akan pakai rumus S3 sama dengan 3/2 and then dalam kurungan
2A. A kita mana? Sini. Ini kita punya A. Okey, so 2 darab 5 tambah N tolak 1. So 3 tolak 1. And then darab D. Macam nak tahu D? D adalah 12 tolak 5. So dapat 7. Okey, jadi D kita 7. 12 tolak 5 dapat 7. Okey, so darab dengan 7. Macam ni lah. Okey, ini kita pakai rumus. Rumus tu cikgu dah tunjukkan tadi. Nombor 11. Masa soalan nombor 11 yang sebelum ni. Cikgu dah tunjuk rumus dia. Tengok lagi rumus yang mana? Rumus yang ini. Okey, untuk janjang aritmetik kita akan pakai rumus yang ni. Ni yang cikgu masuk-masukkan tu. Nampak tak? M per 2, 2A, N tolak 1 darab dengan D. Ni lah rumus dia. Ni. Okey. So next, tekanlah calculator macam biasa. Okey. Ambil N dalam kurungan dulu. Ambil dalam kurungan dulu. So 2 darab 5 tambah 3 tolak 1 dapat 2 darab dengan 7. Oi, 7. Okey, and then darabkan dengan 3 per 2. Okey, yang depan ni. So kita dapat jawapan dia 36. Okey, dapat dah. Siap dah 36. Ui, jatuh pula rumus cikgu. Okey, so hasil tambahnya adalah 36. Jadi di sini awak akan dapat 2 markah. Okey, masuk rumus. Kalau seandainya yang ni salah kira, so masuk rumus dapat markah yang pertama. Yang M ni tadi awak dapat 2 markah juga kalau betul. Kalau salah awak buat perkaitan ni dan awak dapat markah yang pertama. Apa cara lain tadi yang kita buat? Nak dapatkan S3 ni, macam mana? Tambah aja 3 bulan ni. Okey, so hasil tambah 3 bulan sama dengan 5 tambah 12 tambah 9. Dapat berapa tu? Dapat 36 juga. 5 tambah 12, 17 tambah 9 dapat 36. Ya ke? Ya ke? Macam salah je. Ui, tambah 19. Betul lah rasa macam salah. Tambah 19. Ya Allah, tambah 9. Tambah 19. Salah kopi. Ish, apa cikgu ni? Bagus dapat 36. Baguslah betul jawapan ni. Okay, so kalau buat yang macam ni pun sama juga. Sini dapat 2 markah full. Salah kira macam cikgu tadi. Lepas tu, kena betul masuk. Kalau salah masuk, tak dapat lagi 1. Okay? Cakap tak explanation tu? Nak cerita lagi tak? Tak payahlah kan? Benda yang sama. Senang je. Siapa lah yang kata janjang ni susah. Okay, so soalan yang terakhir yang melibatkan topik janjang dan telah pun disoal dalam trial tahun lepas, set 2, adalah soalan nombor 12. Okay, so kita baca soalan tu. Dia kata dalam suatu janjang geometri, so awak nampak tak permainan dia? Soalan 11, janjang aritmetik. Soalan 12, janjang geometri. Okay, so dia akan tanya satu soalan janjang aritmetik dan satu soalan janjang geometri dalam kertas satu. Okay, so dia kata janjang geometri, alright. And then sebutan pertama ialah A. Yang ni kita dah memang tahu dah. Ni sebahasa punya ialah R. Dah macam recap. Memang masa kita belajar tentang janjang geometri, sebutan pertama A, ni sebahasa punya R, betul tak? And then diberi sebutan keempat janjang itu. Okay, sebutan keempat adalah T4. Melebihi sebutan kedua sebanyak negatif 128/9. So apa maksud dia? Okey, maksudnya sebutan yang keempat bila kita tolakkan dengan sebutan kedua, kita akan dapat negatif 128/9. Okey, bila kita tolakkan, itu maksudnya sebutan keempat ni lebih sebutan kedua sebanyak negatif 128/9. Okey, so kita boleh keluarkan dah kot yang itu. Kita tulis dulu. Sebab ini dia punya notes kan, dia punya info yang dia bagi dekat kita. So kita kena tulis. Okay, so kita tulis T4. And then kalau kita tolak dengan T2, so T4 ni akan lebih sebanyak negatif 128/9. Mana pemaris cikgu? Per 9. Okay, negatif 128/9. Okay, dah siap. And then apa lagi dia kata? Hasil tambah sebutan pertama dan sebutan kedua ialah 64. Hasil tambah sebutan pertama dan sebutan kedua. Maksudnya T1 dengan T2, kalau sini sebutan pertama dia dah bagi A. So hasil tambah A dengan T2 adalah 64. Itu maksud dia. Okey, hasil tambah sebutan pertama dan kedua ialah 64. So kita keluarkan juga maklumat yang ini. Okey, sebutan pertama adalah A. So A tambah T2 sama dengan 64. Okay, and then dengan keadaan R
mesti kurang daripada 1/2. So ini adalah hint yang kita dah dapat. Sebelum ni pun masa kita buat soalan set 1 pun dia bagi hint. Dia kata R tu positif. Yang ni dia bagi hint lagi, dia kata R tu kurang daripada 1/2. So maksudnya nanti kita akan dapat 2 nilai R dan kita akan pilih satu sahaja nilai R yang satisfied kita punya keperluan ni, keadaan ini, untuk kita pakai, masukkan dan kita boleh carilah nilai A. Okey, so soalan dia suruh cari nilai A dan nilai R. Okey, so jom kita proceed dengan jalan kerja. Apa yang boleh kita kembangkan, boleh kita develop lagi daripada maklumat yang kita dapat. Kita tahu T4, T2 ni kita boleh buatkan dalam bentuk rumus. Okey, rumus geometri yang ini, Tn sama dengan ARN tolak 1. So kalau T4 lah, T4 and gantikan N ni dengan 4. T2 pun sama, gantikan N dengan 2. Okey, so cikgu akan tulis dia punya rumus secara generalnya dekat atas. So sini Tn sama dengan ARN tolak 1. Okey. And then cikgu masukkan sekarang, cikgu akan gantikan setiap TTT ni, cikgu gantikan dengan rumus. Okey, so T4A tak tahu, R pun tak tahu, tapi N kita 4. So 4 tolak 1 kita dapat 3. Okey, and then tolak T2. T2 buat yang sama. A tak tahu, R tak tahu. N ganti 2. So 2 tolak 1, jawapan dia 1. So tak tulis lah, kan? Sama dengan negatif 128/9. Okey, dah siap ni. Numberkan dia sebagai persamaan yang pertama. Boleh ke macam tu? Ke nak simplekan lagi? Kalau nak simplekan lagi boleh juga. Sebab kita nampak kat sini ada nilai faktor A dan juga R. Tapi kalau kita nak simplekan lagi, sabar dulu. Kita buat sebelah and then kita tengok perkaitan dia. Okey? So kita buat sebelah ni dulu. A ni A lah. T2 ni kita boleh ubah dalam bentuk rumus, iaitu A tambah T2. Dia akan jadi AR 2 tolak 1. So 1 tak payah tulis. Sama dengan 64. So nampak tak? Kalau kita tengok dari segi R, kat sini dua-dua ada R, tapi di sini hanya sebelah saja yang ada R. So kita tak boleh nak faktor keluar R di belah kanan ni lah, yang A tambah AR sama dengan 64. Tapi yang sini kita boleh faktor keluar R. So apa yang ada sama sebiji segibun kat situ adalah faktor A. Okey, sini ada A. Ni pun ada A. So kita boleh faktor keluarkan A. Idea tu. Okey, so kita faktor keluar A. Kalau kita faktor keluar A, sini akan jadi A. And then dia jadi R kuasa 3 tolak R. Janganlah pula R kuasa 3 tolak R awak pergi bantai R kuasa 2. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Indeks hanya boleh kita buat kalau melibatkan darab dan bahagi. Tolak tak boleh ya. Okey, sama dengan negatif 128/9. Okey, yang ni baru kita numberkan sebagai persamaan yang pertama sebab dia dah dalam bentuk simplest. Okey, so cikgu akan liquid yang atas ni. Okey, kita buat yang sebelah pula. Yang sebelah pun kita boleh faktor keluarkan. Okey, kita faktor keluarkan yang sama. Faktor keluarkan A supaya kita boleh kaitkan dia kejap lagi. So A ni bila dah faktor keluar, ini tinggal 1 lah. Okey, sebab 1 darab A akan dapat A. Tambah dekat sini R. Okey, sama dengan 64. So numberkan dia sebagai persamaan yang kedua. Okey, dah nampak sama. Dua-dua ada faktor keluar A. And ingat tak tadi cikgu ada kata bila melibatkan janjang geometri, maksudnya awak kena bahagikan untuk cari dia punya relation. Okey, so dekat sini kalau awak bahagikan, awak akan matikan A. So awak nak bahagi apa kepada apa? Itu persoalan dia. Awak nak bahagi yang mana? Okey, awak nak bahagi 1 kepada 2 ke 2 kepada 1? Ikutlah dekat awak. Okey, awak nak bahagi yang mana satu? Okey, kalau cikgu bahagikan 1 kepada 2. Okey, so yang ini cikgu akan bahagikan yang ini. Reasonnya sebab di sini R-nya kuasa lebih tinggi berbanding pada persamaan nombor 2. So senang sikit lah bila kita nak buat dari sudut indeks. Sekejap lagi. Okey, so kita akan bahagikan 1 bahagi 2. Okey, maksudnya kita ada A, R kuasa 3 tolak R perkan dengan A, 1 tambah R sama dengan 6. Insya Allah, gopoh gelojoh. Tak perasan negatif 128/9. 6 tu padam lah. Ya Allah, gelojoh. Okey, perbesar sebab negatif 128/9 ni adalah yang untuk A, R kuasa 3 tolak R. And then perkan dengan 64. Jadi yang sini berselesai. Okey, yang belah sini berselesai. Okey, so
A bahagi A dapat nilai dia 1, tak payah tulis. Kita akan tinggal dengan R kuasa 3 tolak R per 1 tambah R sama dengan, yang ni kita boleh selesaikan pakai kalkulator. Okey, kalau kita selesaikan kita akan dapat negatif 128 per 9 bahagi 64. So jawapan dia negatif 2 per 9. Okey, negatif 2 per 9. Jadi macam ni kita nak selesaikan sekarang. Kita boleh buat darab silang. Sini ada nombor, sini ada huruf. So kita boleh buat darab silang. 9 darabkan dengan R kuasa 3 tolak R, 1 tambah R darabkan dengan negatif 2. Okey, reason dia yang lain kenapa kita boleh buat darab silang, boleh buat darab silang. Sebab dekat tengah-tengah ni dah ada sama dengan. Okey. So kita buat darab. Kalau siapa yang tak nampak, cikgu akan tulis balik kaedahnya. So ni 9 dah bawa naik atas. Dia akan didarabkan dengan R kuasa 3 tolak R. Siapa yang nampak apa yang cikgu tengah buat ni, tak payahlah buat yang ni. Nak bagi senang. Okey. So sama dengan yang ni negatif 2 darabkan dengan 1 tambah R. So maksudnya 9 kena darab R kuasa 3, 9 kena darab dengan negatif R. Negatif 2 kena darab 1, negatif 2 kena darab dengan R. Okey. So kita sambung. Okey, next 9 darab R kuasa 3 akan dapat 9R kuasa 3 tolak 9 darab R dapat 9R sama dengan, yang ni pun akan jadi negatif 2 R. Okey, lepas kita kembangkan. Lepas tu bawa semuanya ke kiri. Kenapa nak bawa semua ke kiri? Sebab kita nak guna EQN. Tapi bezanya EQN kita unik sikit kali ni. Sebab kita ada R kuasa 3. Okey, kita ada R kuasa 3. So kita akan buat EQN. Okey, kita bawa semua ni pergi sebelah. Awak akan dapat 9R kuasa 3 tolak. Okey, ini negatif 9R. Negatif 2 bila bawa pergi kiri akan jadi positif 2. So negatif 9 tambah 2 awak dapat negatif 7. So di sini negatif 7R tambah 2. Negatif 2 bawa pergi kiri dapat positif 2 sama dengan sifar. Okey, so kita akan buat EQN macam biasa. Mod sampai jumpa EQN, tekan 1 and then ambil bahagian degree. Okey, kali ni degree kita yang paling besar adalah 3. So kita akan ambil 3. So masukkan A adalah degree 3. So 9. B adalah degree 2. Tak ada, sifar. C adalah degree 1. So negatif 7. And then D yang paling hujung adalah nombor. So 2. Cing, dah dapat. Okey, nampak nombor dia tak terhinggaan, boleh tukar kepada nisbah. Okey, iaitu 2 per 3. So R kita yang pertama sama dengan 2 per 3. Okey, R kita yang kedua sama dengan negatif 1. R kita yang ketiga adalah 1 per 3. Soalannya R mana yang kita nak ambil? Banyak kot, dapat 3. Ya Allah. So mana satu yang awak nak ambil ni? Kita tengok balik condition R kita. Apa syaratnya R yang kita nak pakai? Okay, dia kata R yang kita nak pakai mestilah kurang daripada 1 per 2. 1 per 2 adalah setengah. Okay, kurang daripada setengah. So kurang daripada setengah. Kalau kita tengok R negatif, so negatif kita tak nak lah. Okey, nisbah sepunya kita tak nak yang negatif. Selalunya kita akan ambil yang positif. Okey, so yang ni kita tak mau. Okey, ni tak nak. And then 1 per 3 cek balik. 1 per 2. Okey, kita clearkan dulu. 1 per 2. 1 per 2 adalah 0.5. Okey, so kita mesti cari yang lebih kurang. Kurang daripada 0.5. So 1 per 3. 0.3. Jadi ni ada possibility boleh pakai. Yang ni pula 2 per 3. So 2 per 3 adalah 0.6. So tak boleh pakai. Jadi ini pun kita reject. So R yang kita ambil adalah 1 per 3. Kejap lagi tulis balik jawapan dia R sama dengan 1 per 3. Okay, then kita boleh guna R yang kita select ni untuk cari A. Nak cari A, kita nak masuk kat mana? Mana lagi simple? Nombor 1 ke nombor 2? Mestilah nombor 2. Ui, tak nampak nombor 2. Okay, mestilah nombor 2 ni yang lebih simple. So kita akan masukkan R ke dalam nombor 2. Okay, jadi gantikan R sama dengan 1 per 3 ke 2. Okay, so 2 adalah A dalam kurungan 1 tambah R. R ganti dengan 1 per 3 sama dengan 64. 1 tambah 1 per 3 boleh selesai. 1 tambah 1 per 3 awak dapat 4 per 3. Okay, so 4 per 3 A, sebab 4 per 3 darab A, so dapat 4 per 3 A sama dengan 64.
4. So nak cari A, 64 bahagilah dengan 4/3, dapat jawapan dia 48. Tak nampak? Dapat 48 kan. Okey, dah siap. Senangnya, ya Allah. Aduh, pula Aiman kata susah. Mana susah Aiman? Senang. Okey, kalau dapat R betul dan A betul, so sampai sini awak akan solid lah, dapat 4 markah. Okey, R jangan lupa keluarkan balik R. Takut awak lupa nak bulat macam cikgu buat tadi kan. So keluarkan balik R. R adalah 1/3. Okey, R 1/3. So dekat sini, by the time awak dapat R tadi, awak dah pegang 3 markah sebenarnya. Okey. So kalau R awak salah, awak salah kira R, and then markah kecemasan awak 2 markah adalah apabila awak buat yang ini. Okey, awak relatekan untuk matikan dia, so awak dapat B2 di sini, dan waktu awak keluarkan dalam bentuk faktor ini, awak dapat B1. Ini kira macam kita masuk rumus lah, sebab kita faham kan kaedah dia macam mana. So dia akan bagi kita markah penghargaan, 1 markah. Okey. So senang ke susah? Senang kan. Lepas tengok video cikgu lagi senang. Lepas tu bila SPM rasa macam nak tengok juga video cikgu kan. Okey, so itu saja untuk kali ni. Kita akan jumpa lagi untuk topik yang lain juga, masih lagi melibatkan modul pintas. Okey. Okey, cikgu tak nak lah suruh like, share, subscribe kan. Korang memang dah subscribe cikgu kan. Sebab tu nampak video cikgu ni, betul tak? Okey, cikgu just nak ingatkan, please jaga SOP, jaga jarak. Okey, sebab COVID dah semakin menular. Kat kawasan kita ni pun dah ada bau-bau. Okey, benda ni tak nampak. Okey, so kita jaga diri kita, kita jaga family kita, kita jaga kepentingan kita, sebab kita tak nak SPM tu bertangguh lagi. Cukup lah Januari 2021 tu, cukup dah sampai situ. Okey, kita tak nak, sebab ianya akan mengganggu macam-macam benda. Dia akan mengganggu masa depan awak juga. Okey, so jangan give up. Ini adalah dugaan untuk kita, untuk awak, untuk cikgu juga. So let's do this together. Okey.